Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baca akan buat sedikit review Perhati matematik tingkatan 4 word yang kedua, yang mana soalan-soalan yang telah kami jawab pada minggu lalu lah, dan juga akan bincang secara terperinci. Okey, baik, kita tengok soalan yang pertama. Antara yang berikut, yang manakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Satu pemboleh ubah saja. Maksud sini ada satu pemboleh ubah. X ke Y, mesti satu saja. Okey. Dan paling penting sini kena faham berkaitan dengan kuadratik. Kuadratik maksud kuasa pemboleh ubah itu paling tinggi adalah 2 saja. Contohnya X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 2. Mesti kuasa 2 saja paling tinggi. Okey, kita tengok pilihan jawapan. A, 7X tolak 3. Okey, hanya X kuasa 1 saja, tak ada kuasa 2 kan? Ini salah. Okey, B ada X kuasa 1, ada X kuasa 2. Paling tinggi X kuasa 2, tiada lagi X kuasa 3. Jadi betul. Jadi B lah. C, cikgu ni ada kuasa 2. Okey, hati-hati, ini ada kurungan, jadi kena kembang dulu. Jadi 4X. Okey, tolak X darab X kuasa 2 akan jadi X kuasa 3. Nampak ni X kuasa 3, jadi salah lah. Okey, sini X ni di bawah. Di bawah ni mesti setara naik atas, jadi X negatif 2 tolak 4. Ni X negatif 2, bukan X kuasa 2, jadi D pun salah. Soalan yang kedua, ini adalah soalan asas. 1100 asas 2 tolak 1011 asas 2. Okey, caranya adalah tekan je kalkulator direct. Okey, boleh tengok soalan. Boleh tengok cara tekan kalkulator, tekan mod. Okey, sampai kamu jumpa perkataan base yang ketiga ini. Okey, nampak ada D. D bermaksud asas 10. Okey, ni DEC, DEC, DEC. Ni asas 10. Yang ni kalau kamu tekan lock, dia ada bin ni, B B ni asas 2. Okey, asas 2. Okey, LN. Ni O ni bermaksud oktagon, ni maksudnya asas 8. Jadi untuk soalan ini kita guna asas 2 lah, tekan bin. Okey. Kita type 1 1 0 0 1 0. Okey, asas 2. Asas 2 tu janganlah tulis sebab dia sudah ada base kan. Jadi tolak 1011. Okey, tekan sama dengan inilah jawapannya. 100 111 asas 2. Terus dapat jawapan. Okey, jadi jawapannya ialah 100 111. Mana? Okey, jadi jawapannya ialah B bola. Okey. Soalan yang ketiga, okey, kamu boleh tengokkan yang panjang ni, 8 darab 9 kuasa 4 tambah 2 darab 9 kuasa 2. Ini semua adalah asas 10. Asas 10 daripada 80 230 asas 9 jadi asas 10. Inilah pengiraannya. Jadi kena ingat balik dia punya nilai-nilai setiap digit ini. Contoh cikgu buat di sini 8 0 2 3 0, asas 9. Jadi ingat balik yang pecahan-pecahan ni. Nilai setiap digit ni. Ini yang belakang ini 9 kuasa 0 kan. Okey, 9 kuasa 0. Yang ini adalah 9 kuasa 1 kan. Okey, ini adalah 9 kuasa 2. Ini adalah 9 kuasa 3. Ini adalah 9 kuasa 4. Ingat, dia ikut dia punya kuasa ni. Ni yang mula dari belakang. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi cara tulisnya, dia darab ni. 8 darab yang ini. Okey, sekali lagi 8 darab yang ini. Ini pun darab. Ini pun darab. Untuk tahu nilai setiap digit lah. Okey, contoh kita ambil yang pertama. Ini kan yang pertama ni, kita akan dapat beginilah. 8 darab 9 kuasa 4. Ini sebabkan kosong, tidak ditulis lah. Okay, terus saja yang ketiga. Tambah 2 darab 9 kuasa 2. Okey. Okey, yang ketiga tambah 3 darab 9 kuasa 3. Okey, baik. Yang ini tak diambil lah sebab kosong. Kosong darab apa jadi kosong. Okey. Cuba kamu bandingkan dengan yang asal. 9 kuasa 4 ada. Okey, ada. Okey, tak masalah. 2 pun ada. Okey, dengan ini. Jadi yang belakang ini. Sorry, salah. Bukan 9 kuasa 3. Sorry .
3 darab 9 kuasa 1. Okey, sorry ya, salah. Jadi 3 darab 9 kuasa 1, nampak ni dia banding dengan ini. Jadi kamu bandinglah. Jadi 9y sama dengan 3 darab 9 kuasa 1. Okey, tekan kalkulator lah. 3 darab 9 kuasa 1 dah 27. Jadi 9y sama dengan 27. Jadi y bahagilah 27 bahagi 9. 7 bahagi 9. Jawapannya dah 3. Ini jawapannya 3. Okey ya. Ayam. Keempat, diberi K asas 5 sama dengan 1100 asas 2. Okey, jadi kita nak tahu nilai K itu berapa. Maksudnya daripada asas 5 tukar kepada asas 2. Okey, baik. Untuk jawab soalan ini, kamu kena tukar dahulu yang belakang, iaitu asas 2 pergi asas 10 dahulu dan baru tukar kepada asas 5. Okey, baik. Cara nak tukar asas 2 ke asas 10, boleh tengok video ini. Cara tukar asas 2 pergi asas 10. Baik, mod kita pilih misalnya mod base, bin nak tukar asas 2 asas 10 kan. Okey, kita type soalan 1 1 1 0 0. Okey, ini asas 2, tekanlah sama dengan K. Untuk kita tekan nak tukar kepada asas 10, kita tekan dex saja. Jadi jawapannya 28. Yang kita boleh tukar dari asas adalah 2 pergi 8, 8 pergi 10, 10 pergi 8. Cara tukar asas 2 pergi asas 10. Baik, mod kita pilih misalnya mod base, bin nak tukar asas 2 asas 10. Okey, baik, seterusnya kita sudah dapat berapa tadi? 28. Jadi 28. Okey, 28. Nak tukar pada asas 5, kamu kena buat pembahagian ulang lah. Ni manual, tak ada kalkulator, tak boleh kita. Untuk asas 5 tak boleh guna kalkulator. Okey, jadi 28 dengan 5. 28 bagi 5 apa yang paling dekat? Okey. Jangan lebih lah, 5. 5 darab 5 sama dengan 25 kan? Okey, tulislah di sini. Okey, 25. Okey, jadi bakinya berapa? 28 tolak 25 berapa? Okey, bakinya 3. Okey, ada lagi baki 5. Dia sampai nombor yang paling kecil lah. Dan tak boleh dibagi lagi. Okey, bagi lagi dengan 5, asas 5. Okey, 1 kali 5, 5. Okey, jadi 1 darab 5, 5 kan tadi. Okey, 5 tolak 5 sama dengan 0. Baki tulis. Okey, jadi tinggal lagi 1, tak boleh lagi bagi 5. Dia kena cukup-cukup. Tak boleh ada baki yang orang panggil apa? Tak boleh ada nilai yang lagi besar lah daripada 5 ni. Kalau 2, 3 tak ada masalah. Kalau 6, boleh lagi kan bagi dengan 5. Jadi kita mula jawapan ambil dari bawah. 1 pergi 0 pergi 3. Jawapannya 1 0 3 asas 5. Okey, jadi jawapannya C, cacing. Okey. Untuk soalan 5, senaraikan semua unsur set P ada tanda ni kan. Nampak kan ni? P ada tanda ni bermaksud bukan P, bukan unsur P. Ni hati-hati. Okey, baik. Kita senarai dulu yang bukan P. Mana bukan P? Ini P. Nampak kan ni P? P. Jadi semua dalam ni kena buang lah. Jadi yang bukan P adalah 5, 6, 7, 8. Okey. Dia kata dengan Q pula. Q mana Q? Okay, cari Q. Okey, Q. Okey, untuk Q inilah kan Q ni. Nampak ni Q. Jadi Q di sini adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawapannya bukan P kesatuan dengan Q. Kesatuan ni maksudnya kamu gabung saja. Kalau urut yang sama, nombor yang sama ambil sekali saja. Jadi kita gabung 3. Gabung dua-duanya. Ini dengan ini kamu gabung. 3, 4, 5. Okey, walaupun 6 ni ada 2 kali. Tulis sekali je. 6, 7, 8. Jadi jawapannya adalah 3 dongki. Okey. Untuk soalan yang ke-6, Raja berikut menunjukkan sebuah graf. Graf ini kamu tengok kan, graf mudah juga. Cuma dia yang penting dia ada apa ni? Arah. Graf yang berarah. Jadi nyatakan jenis graf itu. Graf lengkap,
lengkap tapi dia ada arah. Yang paling penting sekarang dia ada arah. Sini graf mudah. Mudah dia tak ada arah. Jadi jawapannya ialah graf terarah. C ya. Kenapa D salah? Berpemberat ni mesti ada nilai di sini. Contohnya 10 km ke 20 km. Jawapannya ialah C ya. Graf terarah. Sebab dia ada arah. Soalan 7. Cari julat antara kuartil. Julat antara kuartil bagi set data 8, 2, 6, 3, 12, 9, 10, 18, 12 dan 16. Okey, baik. Sebelum nak tahu julat antara kuartil ni, kena tahu. Kena ingat dulu rumusnya. Okey, julat antara kuartil bermaksud Q3, kuartil ketiga tolak kuartil 1. Okey, baik. Ingat untuk kira julat ke apa, julat antara kuartil nak tentukan kuartil, mesti susun dahulu set nombor ini mengikut nombor secara menang. Jadi susun dulu. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18. Bila kamu sudah susun ni, pasti kira baiklah. Yang penting cukup semuanya dia punya data. Okey. Yang pertama, nak tahu kuartil, kena tahu dahulu median. Median ni di tengah-tengah. Cuba kamu cari, mana tengah-tengah? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tengah-tengahnya di sini. Ini median. Median mesti tengah-tengah, di tengah. Okey. Kuartil 1 ialah di antara sukuan yang pertama tu tengah-tengah, cari. Ini tengah-tengah sudah kan? Okey, ni. Potong dari sini. Okey. Kamu akan jumpa. Ni yang tengah-tengah untuk sukuan yang pertama ni adalah Q1. Ulang balik yang kedua untuk kuartil yang ketiga. Okey, kuartil yang ketiga pun sama. Ambil tengah-tengah. Entah ni median ni penanda kan? Okey, ambil tengah-tengah. Okey, jawapannya ialah 15. 15 adalah kuartil yang ketiga. Jadi, dia punya julat adalah Q3 tolak Q1. Jadi, jawapannya 15 tolak 6. Jawapannya adalah 9. Okey, jadi B lah jawapannya 9. Okey, untuk soalan 8. Manakah antara pernyataan-pernyataan berikut bukan suatu pernyataan yang benar? Yang benar ni maksudnya yang betul-betul. Yang betul lah, yang salah. Yang betul. Cari mana yang betul. 5x tambah 2x. 7xy. Salah. Kenapa? Ini adalah darab. 7x darab dengan y. Barulah dapat. Barulah dapat 7xy. Kalau 5x tambah 2y tak boleh diselesaikan. Jadi salah. Okay, yang pertama ni salah. Okey, 17 ialah nombor perdana. Nombor perdana ialah nombor yang tidak boleh dibahagikan dengan nombor lain kecuali dengan dirinya sahaja. 17 orang bahagilah dengan berapa pun dia akan ada bahagikan. Maksudnya tidak boleh bahagi tepat lah. Hanya dengan dirinya sendiri. Jadi 17 ni ialah nombor perdana. Betul. C, kenapa C salah? 3 kuasa 3 ialah 9. Salah. 3 kuasa 3 ialah 27. Bukan 9. Ini salah. 3 kuasa 2 baru 9. 88 ialah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni macam 25. 5 kali 5. 81. 81 betul. Iaitu 9 kuasa 2. Iaitu 9 kali 9 kan. Kuasa 2 sempurna 81. Okey, jadi ni pun salah jugalah. Okey, ni pun salah. Jawapannya ialah B ya. Bola. Soalan 9. Antara berikut yang manakah merupakan kehendak? Ini adalah bab yang ke-10 yang terakhir, pengurusan kewangan. Kehendak. Kehendak ni maksudnya bukan keperluan asalnya, kemahuan kita. Okey, pendidikan sekolah rendah ini wajib, ini bukan kehendak. Ini wajib. Tiket penerbangan kelas pertama. Kenapa kata kehendak? Ini adalah pilihan kita sebab dia ada pilihan ekonomi biasa. Jadi kelas pertama ni yang mahal pun. Jadi ini adalah kehendak kita lah. Bukannya asas. Perubatan hospital swasta pun sama kehendak kita. Kenapa? Sebab swasta ni lagi baik kan, bayaran juga mahal. Bukan asas. Kalau asas ni mungkin hospital kerajaan. Apartmen pun sama, ni adalah keperluan asas. Jadi jawapannya ialah 2 dan 3. Okey, jawapannya ialah B ya, bola. Soalan yang ke-10, sekumpulan 50 orang murid telah mengambil suatu peperiksaan. Dia kata kebarangkalian memilih seorang murid yang gagal. Gagal ialah 1/10. Kalau lulus ataupun berjaya, di sini dia kata apa? Kalau gagal, okey, kalau lulus 1, tolaklah 1/10. Dapatlah di sini
9/10 kan. Jadi kalau kebarangkalian nak lulus 90 lagi besar lah. Gagal 1/10 saja. Ini lulus. Okey, 9/10. Dia kata jika dua orang dipilih. Dua ni satu orang 9/10. Kalau dua orang 9/10. Kamu darablah 9/10. Jadi jawapannya ialah 81/100. Sebab kata dua orang dua kali 9/10. Jadi bukan kamu pergi tambah pula. Tambah tu atau. Ni kalau keduanya kamu kena darablah. Jawapannya ialah D. Okey. Untuk soalan 10, Raja menunjukkan suatu rantai yang berlorek. Ini ingatlah yang ada simbol lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama. Ini merupakan ketaksamaan. Jadi, ni lorek ini sudah siap bagi kamu lorek. Jadi, macam mana nak tahu? Garisan ini, yang lorekkan ini memenuhi syarat-syarat yang diberikan lah. Okey, baik, kita tengok yang pertama. Dia bagi sini Y, ambil yang dekat dulu lah. 4 ni, ni garis sama dengan Y. Ni Y sama dengan 4 ya. Okey, baik. Kamu tengok di sini garisnya adalah putus-putus. Nampak kata putus-putus? Kalau putus-putus bermaksud dia boleh jadi lebih besar ataupun lebih kecil saja. Kalau garis yang betul, kena ada sama dengan ni. Ataupun begini. Sekarang dia garis putus-putus. Jadi garis putus-putus sama ada inilah yang tiada sama dengan di bawah. Okey. Cuma nak tahu lebih besar ke lebih kecil. Sekarang tengok dia berada di bawah garisan. Tahu? Bila di bawah bermaksud dia adalah lebih kecil. Jadi Y lebih kecil daripada 4. Cari. Y lebih kecil daripada 4. Okey, terus ada. Jawapannya adalah D. Donkey. Yang lain tak payahlah cari. Sudah. Itu tepat sudah tu. Okey. 11, Raja berikut menunjukkan sebuah graf. Okey, antara ABCD yang manakah bukan subgraf. Dia tanya bukan. Bukan ya. Bukan ni bermaksud tidaklah. Subgraf ni maksudnya pecahan-pecahan graf. Mesti sama. Kedudukan titik, dia punya garisan, semua mesti sama dengan asal. Yang penting dia sub-sub. Titik juga merupakan subgraf. Jadi kita cek sini, yang gambar yang pertama ni. CD, kita tengok titiknya. Betul. Semua sama kan? Okey, kalau semua sama, maksudnya ini adalah subgraf. Okey, cuba tengok. Yang kedua, CB. Okey, walaupun tiada garis, tak ada masalah. Okey, D, titik semua betul, sama. Okey, ni pun subgraf. Okey, cuba tengok yang ini. BC, okey sama. D pun sama. Sama dengan yang asal. Cek semua titik-titiknya sama. Okey, cuba tengok gambar yang terakhir. Tiba-tiba, okey, C betul. B pun ada. D pun okey. Semua sama. Kecuali ini. Hash. Dalam soalan tiada hash. Tak ada hash pun. Jadi, automatiklah ini salah. Jadi, inilah jawapannya. Bukan kan? Katanya. Okey. 12. Apakah titik yang tidak terletak dalam rantau yang ditakrifkan oleh ketaksamaan? Okey, maksudnya dia sudah bagi 3 persamaan di sini. Kamu kena lukis dahulu mana rantaunya supaya kamu boleh plot titik-titik ni kan. Okey, kita buat dahulu paksi lah. Kita plot saja dahulu. Okey, buatlah simple saja. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2. Saya ingat sikit ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah Y, ini pasti X. Okey, baik. Kita ambil yang garisan yang pertama dahulu. X lebih kecil daripada 4. Garisan yang asalnya ialah X sama dengan 4. X sama dengan 4 ialah garisan menegak ini. Okey, jadi ini garisannya di sini. Kenapa saya buat putus-putus? Sebab dia adalah lebih kecil kan. Dia tiada sama dengan. Okey, jadi inilah garisannya. Y sama dengan X sama dengan 4. Di sini. Okey, baik. Selesai yang pertama. Okey, kita tengok yang kedua. Garis yang kedua adalah Y. Okey, lebih kecil daripada X tambah 2. Okey. Jadi garisan asalnya ialah Y sama dengan X tambah 2. Okey, kamu gantilah titik. Tambah 2. Okey, gantilah dahulu. X kosong, Y berapa? Y kosong, X berapa? Okay, ganti. Dalam persamaan inilah. Kalau X kosong, sini kosong. Jadi Y-nya sama dengan 2. Maksudnya kalau X-nya kosong, Y-nya 2. Di sinilah titik dahulu. Cikgu tanda titik sebab sebagai garis. Okay, kalau Y kosong, X-nya negatif 2. Jadi X negatif 2. Ganti ya dalamnya. Y kosong, okay, negatif 2. Jadi di sinilah. Okay, jadi garisan itu
Sebabkan dia adalah apa panggil ni, dia lebih kecil, jadi cikgu akan buat putus-putus lah. Walaupun tak cantik sangat ni, boleh lah kan. Okey, baik. Selesai sudah yang kedua. Okey, garis yang ketiga. Okey, pasti padam ni. Okey, yang ketiga ialah X tambah 2Y lebih besar daripada 4. Yang garisan asalnya ialah X tambah 2Y sama dengan 4 lah. Okey, baik. Jadi ganti dahulu X kosong. Bila X kosong Y berapa? Ini X kosong. Pindahlah. Jadi Y sama dengan 4 bahagi 2 sama dengan 4. 4 bahagi 2. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Okey. Bila Y kosong, cuba test. Y kosong, sini dapat kosong. Jadi X sama dengan 4. Jadi kamu try sendirilah, ganti saja. 4. Okey. Jadi X kosong Y2. Cari X kosong Y2. Okey, di sini. Y kosong X 4. Jadi di sini. Okey, disebabkan dia adalah lebih besar, dan garisnya adalah putus-putus juga. Mana cara nak garisnya? Okey, cubalah. Buruk sikit ya. Okey. Okey. Jadi mana kawasannya? Kawasannya di sini dikata lebih besar di sini kan, di sini. Ini pun di bawah. Jadi inilah kawasan yang berlorek itu. Okey, di sini. Jadi kita try titik yang pertama. A, 1, 2. 1, 2. 1, 2 di sini. Oh, dalam kawasan. Dia tanya yang tidak. Tidak kan. Jadi A ni terletak kan. Jadi A ni betul. Jadi A ni betul. Betul maksud salah lah. Dia nak yang tidak kan. Ataupun macam mana. Okey, contohlah saya buat beginilah. A ni masuk. Saya buat beginilah. Okey, betul. 2, 4. 2 dengan 4. 2, 4. Okey, 2, 4 di sini. Okey, tak masuk 2, 4. Okey, lagi. 3, 3. 3, ni 3. Sini 3. Okey, masuk. 3, 4. 3, 4. Di sini. Okey, ni pun masuk. Jadi yang tak masuk tadi yang bukan adalah B, bola. Iaitu 2, 4. 2, 4 ni di sini. Tak masuk dalam kawasan itu. Subjektif, lengkapkan setiap pernyataan berikut di bawah dengan kuantiti semua. Semua atau sebilangan. Semua maksudnya kena semua memenuhi syarat. Sebilangannya hanya tertentu saja, syarat tertentu saja yang mematuhi apa pernyataan yang dibagilah untuk membentuk suatu pernyataan benar. Okey, baik. Gandaan 5 ialah nombor genap. Adakah semua nombor 5 ni adalah nombor genap? Gandaan 5. Gandaan 5 contoh 5, 10, 15, 20 dan seterusnya lah. Dia kata nombor genap. Maksud jadi benar. Macam mana? Sebilangan ke semua? Sebab ini nombor ganjil. 5, 15 pun nombor ganjil. Jadi bukan semualah. Hanya sebilangan. Jawapannya ialah sebilangan. Okey, baik. Betul kan? Okey, oktagon mempunyai 8 sisi. Oktagon 8 sisi. Betul lah, oktagon memang 8 sisi. Poligon yang ada 8 sisi. Jadi ini semua. Oh, senang ni. Kacang dia. Okey, baik. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Disuruh kamu jawab, jangan menjawab perkataan lain. Dia suruh pilih je, benar dengan palsu. Pilih benar ke palsu. Sebuah heptagon. Heptagon bermaksud poligon yang mempunyai 7 sisi. Sisi ada 7. Okey. Jadi nak tahu sudut pedalaman, rumusnya ini kan. Sudut pedalaman. Okey. Jumlah sudut pedalaman ni bermaksud pedalaman sama dengan N tolak 2 darab 180. N ni bilangan sisi. Jadi bilangan sisi tadi berapa? 7 kan? 7 tolak 2 darab 180. Jadi jawapannya 900. Oh, tepat sekali. Jadi benar jawapannya. Benar. Jawapannya benar. Soalan yang terakhir, dia bagi satu graf laju bas dalam tempoh 2 jam pertama. Okey, ada jarak. Okey, ada jarak, ada masa.
Apakah kuantiti yang diwakili oleh kecerunan gerak? Kecerunan ni, kecondongan ini apa diwakili? Adakah ia pecutan? Adakah ia laju? Ada dua ya kebarang kalian. Tak ada jawapan lain. Laju ataupun pecutan. Okey, untuk tahu kuantitinya, kalau ingat lagi, kalau kecerunan, unitnya adalah unit paksi Y per unit paksi X kan. Nak tahu ni mewakili kuantiti apa kan? Paksi X. Okey, kita tengok paksi Y sini jarak. Okey, ambillah kuantitinya jarak. Contoh jarak. Okey, unit paksi Y adalah masa ataupun jam, masa. Okey. Cuba ingat balik, jarak bahagi masa ini adalah apa? Ingat balik rumus apa? Pecutan ke laju? Ini adalah sebenarnya jarak bahagi masa ini sebenarnya adalah rumus bagi laju. Jadi kecerunan adalah kecerunan mewakili laju. Senang saja, susah pun. Okey, selamat mencuba.